Okey, Assalamualaikum. Pernah tak siapa-siapa yang mengalami keadaan di mana kita tak dapat nak buka kedai kerana staf berhenti serentak? Kenapa saya timbulkan persoalan ni? Sebab pagi ni saya nampak dalam grup-grup WhatsApp di mana sahabat saya dalam tu dia tak boleh buka kedai kerana staf hilang terus. Dah 2 hari dah tak buka kedai. Minggu lepas saya juga berjumpa dengan kawan saya. Dia kata dia macam nak bunuh diri dengan masalah staf. Kemudian ada kawan saya yang lain tu bulan depan akan kehilangan staf lagi. Jadi sebenarnya masalah ini tidak akan habis sebenarnya selagi kita berniaga. Selagi kita berniaga, kita akan menghadapi masalah staf. Tapi ramai juga di kalangan kita yang tidak mengalami masalah staf. Dia bergantunglah kepada rezeki. Sebab kita ada staf yang setia, kita ada staf yang kekal dengan kita. Itu juga adalah satu rezeki. Dan selalulah berdoa semoga kita dapat staf yang setia. Tetapi macam mana sebenarnya kita nak kekalkan staf bersama kita? Dulu masa saya bergerai, waktu tu kita hanya ada 3 staf. Apabila kita berada dalam, kita panggil tim yang kecil, dia tidak ada masalah sangat. Sebab tim yang kecil dia akan menghasilkan sel yang kecil. Jadi apabila kita mempunyai ramai staf dengan anggapan bahawa kita akan dapat sel yang banyak, baru kita boleh menyediakan ramai staf. Apabila tiba-tiba staf yang ramai itu hilang dikala kita sedang berhadapan dengan momentum pelanggan yang ramai, ketika ini kita akan mula menghadapi masalah. Kenapa macam tu? Sebab apabila kita dah bermain game besar, kita mempunyai komitmen yang besar. Bila bermain komitmen yang besar, kita kena jana sale setiap hari. Sebab itu bila saya decide untuk tutup 4 hari sebulan setiap Jumaat tu pun, saya dah kira saya punya sale yang kemungkinan berkurang. Tetapi dengan sale harian saya masih lagi boleh menampung kos yang ada, insya-Allah. Sebab sebenarnya kita berniaga ni, sebab tu dia tak boleh nak kira hari-hari tau. Kalau boleh akaun kita tu kita kira sebulan sekali. Sebab setiap hari, setiap minggu, setiap tarikh itu dia akan memberi perbezaan sale. Jadi itulah antara yang boleh saya kongsikan. Jadi kalau siapa-siapa yang sedang berhadapan dengan masalah staf biasa, di mana dalam circle saya ada lebih kurang beberapa ratus owner restoran, dan ada sebahagiannya sedang mengalami masalah yang sama. Cuma kita sebagai pemilik bisnes ni, kita kena cari jalan supaya apabila kita pernah mengalami situasi itu, kita tidak mengulanginya lagi. Jadi macam mana kita nak pastikan staf tu kekal dengan kita? Sudah tentu kita kena bagi hak mereka dulu. Hak mereka itu gaji yang mencukupi untuk mereka. Kemudian bagi mereka, kalau orang-orang tempatan, bagi mereka EPF, sok-sok, macam itulah. Kalau ada lagi keperluan macam kesihatan, klinik, ya kita tanggung. Itulah sebenarnya menjadi seorang majikan. Tambah-tambah lagi kalau kita buat kedai makan ni bukanlah dia macam bisnes yang besar-besar yang lain-lain yang menghasilkan ratusan ribu sebulan. Dia bukan macam tu. Dia bisnes dia kalau kategori gerai, kedai makan biasa, kemudian restoran 5 star, dia berbeza-beza. Sebab kita pun, keuntungan yang kita perolehi daripada jualan tu pun margin dia agak nipis. Tambah lagi dengan barang mentah yang sangat tidak menentu. Kalau tanya saya, memang minggu lepas dah berapa lama dah, ayam semakin naik. Dulu dia drop sekejap, bila timbul isu dia turun balik. Tapi sekarang dah naik balik. Ada itu yang setengah-setengah tu dah RM9 lebih sekilo ayam. Itulah situasi yang kita hadapi.
Dan benda ni akan berulang. Sebab itu kalau kita tengok kan, saya pernah beritahu dulu kan, dulu waktu awal tahun 2008-2009, saya jual nasi ayam RM4 je. Ada lagi ke jual nasi ayam RM4 dengan kos yang sangat mahal sekarang? Jadi pada siapa-siapa yang rasa macam, oh aku dah tak dapat tampung lagi kos, buatlah sesuatu. Sebab memang kadang-kadang kita berniat baik, kita nak bagi jual murah, tetapi pada masa yang sama dia menjerat diri kita. Percaya atau tak, apabila ramai yang bersaing, berlawan harga semua, memberi harga yang murah, akhirnya dia tutup kedai. Ramai jual lah apa-apa pun, kalau harga itu tidak mampu untuk digunakan untuk maintain dia punya bisnes, dia akan tutup kedai. Akhirnya memang ada sale, memang ada pelanggan, memang orang suka makanan dia, memang orang kata sedap semua, tetapi akhirnya dia penat. Bila dia penat, dia tak sampai hati untuk meneruskan nak naik harga semua. Akhirnya dia mengalah. Ramai yang berlaku begitu. Okey, bertabahlah kepada yang kehilangan staff, cari jalan untuk perbaiki semula. Okey, Assalamualaikum.